Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk ke-8, yakni tajuk maf'ul fi. Yang pertama, maf'ul fi ialah isim mansub yang menyatakan tempat atau masa terjadinya sesebuah perbuatan, atau sebagai jawapan dari pertanyaan bila atau di mana. Dinamakan zaraf zaman bila mana ianya berkaitan dengan masa-masa terjadinya perbuatan, dan dinamakan zaraf makan bila mana ianya berkaitan dengan lokasi terjadinya perbuatan. Contoh yang diberi sini, safartu at-ta'irah Laila. Ini zaraf zaman dia Laila. I'rab Laila zaraf zaman mansub bil fathah. Contoh kedua, waqafa at-talib amama al-mudarris. I'rab dia amama zaraf makan mansub bil fathah. Contoh lain, zaraf zaman sa'ah, yaum, usbu', syahr, sana, sabah, masa'an, zuhr, lail, ghad, lahzah, burha, mada, fatra, hina, qabla, ba'da, tual, khilal, asna. Contoh lain bagi zuruf makan, amam, wara, khalf, yamin, yasar, shimal, janub, syarq, gharb, wasat, fawqa, qar, tahta, baina, inda, ladai, talqa, tujah, nah, haula, maila, fursa, kilometer. Sekian saja dari saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang zaraf mubham dan zaraf mahdud. Zaraful zaman iaitu zaraf masa. Mubham ma dallu ala qadarin min az-zaman ghairu muayyin. Maksudnya sesuatu perkataan yang menunjukkan waktu yang belum ditentukan, iaitu waktu secara umum. Contoh perkataan hin, waktu, dan perkataan lain adalah muddah. Contoh ayat, qala Allah Ta'ala illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Maksudnya melainkan kami selamatkan mereka kerana rahmat yang besar daripada kami dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Kita dapat lihat ilahin, waktu yang ditentukan. Ayat ini tidak disebut secara umum seperti hari atau 2 minggu atau sehari atau 2 hari. Ia hanya menyebut waktu yang ditentukan. Contoh lain yang kita boleh buat adalah amdha Ali waktu tawilan fi talabul ilm. Ali telah menghabiskan masa yang begitu panjang dalam menuntut ilmu. Kita tidak ketahui berapa minggu ataupun berapa hari Ali menuntut ilmu. Dia hanya menyebutkan waktu yang panjang. Dia menyebut secara umum. Mahdud ni pula ialah ma dalu ala waktu muqaddarin muayyin mahdud. Mahdud adalah sesuatu perkataan yang menunjukkan waktu yang disebut secara umum, yang boleh kita ketahui secara jelas. Contoh perkataan sa'ah, yaum, iaitu jam ataupun hari. Ataupun contoh lain perkataannya adalah usbu', minggu. Contoh ayat, zahaba Muhammad ila maktabah fi yaumul ahad. Muhammad telah pun pergi ke pusat sumber pada hari Ahad. Kita dapat jelas dan dapat faham bahawa Muhammad pergi ke pusat sumber pada hari Ahad. Tidak seperti mubham.
kita tidak tahu berapa tempoh yang disebutkan. Contoh lain, ayat yang boleh kita buat adalah Ali yazhabu ila madrasah fi kulli usbu'. Ali pergi ke sekolah pada setiap minggu. Kita dapat lihat dan jelas bahawa Ali setiap minggu pergi ke sekolah. Zaruful makan, iaitu zaraf tempat. Mubaham, ma dallu ala makan khairu muayyin, nahu amam wa misluha qaddam, wara wa misluha khalaf. Maksudnya zaraf makan yang mubaham adalah sesuatu perkataan yang menunjukkan tempat yang belum ditentukan, iaitu secara umum. Contohnya amama, depan. Misluha seperti di depan, qaddam, di depan. Wara, belakang. Contoh ayat madrasah amama mat'am, sekolah di hadapan kantin. Ini contoh ayat umum bagi tempat. Mukhtas atau mahdud bagi al-makan adalah madallu ala makan muayyin, iaitu sesuatu perkataan yang menunjukkan tempat tersebut dikhususkan, ditentukan. Contoh masjid, madrasah. Contoh ayat sayyaratu fi masjid, kereta itu di masjid. Kita dapat lihat dan jelas bahawa kereta itu berada dalam masjid, bukannya berada di tempat lain. Sekian, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسمي محمد إكرام بن شمهري. سوف أقدم العنوان الظرف المتصرف والظرف غير المتصرف. ينقسم ظرف الزمان والمكان إلى المتصرف وغير المتصرف. هو ما يستعمل ظرفان وغير ظرفان مثل يوما ومكانا، فإن كل واحد منهما يستعمل ظرفا نحو سرت يوما واو جلست مكانا، ويستعمل مبتدأ نحو يوم الجمعة يوم مباركا، مكانك حسنا، وفاعل نحو جاء يوما الجمعة، وارتفاع مكانك وغير ذلك. الثانية ظرفا غير المتصرف نوعان. الأول ما لا يستعمل إلا ظرفان، الثاني ما لا يفارق الظرفية إلا إلى الجار الباء. ما لا يستعمل إلا ظرفان نحو قد وعوض. أما قد فهو الظرف لما مضى من الزمان، وهو مبني على الضم ولا بد أن يكون مسبوقة بالنفي نحو ما كلمة قد وأما. عواد بفتح العين وتسكين الواو، فهو ظرف لا لاستغراق الزمان المستقبل، ولا بد أن يوما مسبوقا بالنفي نحو لا أكلمه عواد، ومن ذلك سحرا إذا أريد به سحرا يوم بعينه. تقول خرجت يوم الجمعة سحرا، فإن لم تريده من يوم البعينة فهو متصرف. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إلا آل لوط نجيناهم بسحار. سورة القمر الآية 34. ومثله صباحا ومساء وعشية وليلا ونهارا، وذات يوما وذات ليلة. الثاني ما لا يفارق الظرفية إلا إلى الجار الباء من، بمعنى أنه يلازم النصب على الظرفية، وقد يفارقها إلى الجار بمن نحو فوق. قال تعالى: أفلم ينظروا
بمن نحو فوق. قال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم سورة القاف الآية 90. وقال فخرج عليهم السقف من فوقهم سورة النحل الآية 29. ونحوه تحت. قال تعالى فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا سورة المريم الآية 24. ومثله بعد. قال تعالى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير سورة النحل الآية 7. ومثل قبل. قال تعالى وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير سورة السبأ الآية 44. ونحوه حول. قال تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنصرد. ونحوه حول. قال تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا سورة المريم الآية 98.